Yang berusaha Encik Suhaimi bin Haji Basri, Pengetua SMK Pangeran Omar, Barisan Penolong Kanan, Ketua-Ketua Bidang dan rakan-rakan guru yang saya sayangi sekalian. Alhamdulillah, segala kesyukuran dipanjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapat kita meluangkan masa menghadiri majlis malam semarak cinta Rasul pada malam ini. Majlis pada malam ini diadakan bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul bagi menyemarakkan lagi rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, saya nampak penceramah kita telah pun ada bersama-sama dalam platform GM kita pada malam ini. Jadi eloklah rasanya kita bagi Ustaz untuk bersedia terlebih dahulu. Nabi Muhammad junjungan umat, membawa rahmat, membawa berkat. Marilah kita banyakkan selawat untuk syafaat di hari akhirat. Hadirin sekalian, tazkirah kita pada malam ini akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Sattar Muhammad, pensyarah IPG Kampus Kota Baru Kelantan. Jauh kita bawa Ustaz pada malam ini, tapi jadi dekat bila dalam GM kita malam ini. Jadi baiklah, Ustaz akan menyampaikan tazkirah yang bertajuk Memupuk Cinta Rasul. Sekiranya Ustaz telah bersedia, marilah sama-sama kita mendengar dengan baik, kita mengamati dengan penuh penghayatan perkongsian yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Sattar bin Muhammad. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Terima kasih saudara pengacara, saudari pengacara majlis. Sebelum tu pertamanya saya nak minta maaf kerana program kami ni lari daripada biasa. Sepatutnya saya berada di tempat yang tenang, aman. Saya sebenarnya berada di Singapura, dan ada perubahan jadual, terpaksa saya balik ke Johor Bahru ni waktu ni. Sekarang ni saya berada di immigration Johor Bahru. Di immigration Singapura, dan nak menuju ke immigration Johor Bahru. Jadi dalam keadaan yang hingar-bingar, bising. Boleh dengar ke suara saya? Boleh dengar Ustaz, boleh dengar. Boleh tak apa, suara kereta apa semua tu tak apalah kan. Jadi Sampai. Ya. Santai dan sampai. Okey, santai ni memang betul-betul santai lah ni. Betul-betul santai. Saya sekarang ni kalau nak tengok keadaan di di kawasan sekitar ni, ada orang penuh dengan basnya sekali. Ni yang bersama dengan saya ni, rombongan kawan saya ni keletihan dah ni. Beratur nak nak cop pasport. Singapura ni lain macam sikit. Dia punya keselamatan dia ketat. Jadi terpaksa beratur. Alhamdulillah dah selesai cop keluar daripada Singapura. Sekarang ni nak tunggu kereta nak pergi ke immigration Johor Bahru pula, nak masuk Malaysia. Jadi sama-sama tunggu ni. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian. Yang kedua, saya terima kasih banyak-banyak kepada SMK apa lupa dah ni saya ni. SMK Pangeran Omar. Pangeran Omar, ya. Pangeran Omar, betul. Ustazah Nur Aini. Ustazah Nur Aini ada ke? Ada Ustaz, ada. Ada. Kalau dia tak ada saya nak balik ni. Ada Jadi
sempena dengan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita masih lagi dalam bulan Rabiul Awal. Hari ini kalau tak silap saya 25-26 Rabiul Awal. Jadi masih lagi dalam bulan Maulid. Jadi saya nak bawa kita semua mengapa kita ni menyambut Maulidul Rasul. Kita memperingati saban tahun akan hari kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Saya bercakap sambil berjalan ni. Oh, terpaksa langkah. Langkah. Oh. Saban tahun kita menyambut dan kita memperingati hari kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi kita ini disebut di dalam Al-Quran, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad ini Allah kata kami tidak utuskan saja-saja dia ni, bukan saja-saja kami nak, Allah kata kami nak utuskan Rasul ni bukan saja-saja, tetapi illa rahmatan, sebagai satu rahmat, sebagai satu rahmat lil alamin, kepada seluruh alam ini. Allah memang bersifat dengan sifat Ar-Rahman, sifat Rahman Allah, kasih sayang. Jadi untuk menyebarkan kasih sayang Allah ini, dia utuskan kepada kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jumpa dah kereta. Naik kereta dah kita ni. Penat Okey, itu satu. Kenapa kita menyambut, kita memperingati hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama kerana baginda ini adalah rahmat kepada seluruh alam. Dialah yang akan membawa rahmat, kasih sayang, apa lagi rahmat ni? Rahmat ni kasih sayang, rahmat ini kesejahteraan, rahmat ini keamanan, rahmat ini keharmonian. Gelap sikit, tak apa. Dalam van, dalam kereta ni dia gelap sikit. Warna jadi hijau muka. Dia buka tolak lampu dia. Boleh tak? Tak apa. Gelap sikit, tak apa. Hijau ada di lama ni. Jadi itu yang pertamanya. Allah yang mempunyai sifat Ar-Rahman, Allah yang mempunyai sifat Ar-Rahim. Dia nak menyebarkan rahmat dan Rahman dan Rahimnya itu ialah dengan dia mengutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allah sebut dalam satu ayat Quran lagi, dia kata huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Ada ayat lain, walau karihal musyrikun. Allah kata dia sengaja mengutuskan, dialah Tuhan yang sengaja mengutuskan Rasulnya, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk bawa dua perkara, untuk membawa dua perkara. Jadi Rasulullah dia diutuskan ni bawa dua perkara. Yang pertama ialah Al-Huda. Al-Huda maksudnya hidayah, petunjuk, pedoman. Kalau kita nak tahu, kalau ada orang tanya apa itu huda, apa itu hidayah, apa itu pedoman, kalau zaman sekarang ni semua orang ada handphone, semua orang ada gadget. Hidayah untuk perjalanan, macam saya ni daripada Johor Bahru, kejap lagi nak balik ke Kelantan. Saya kalau tak ada petunjuk, tak ada pedoman, mungkin tak sampai. Apa pedomannya? Ialah GPS. Apa pedomannya? Ialah Waze. Itu yang penunjuk jalan. Maka kita ni sedang berjalan menuju ke syurga. Semua orang nak balik ke syurga. Nak jumpa ke tak jumpa syurga, kena berpandukan kepada huda, hidayah, petunjuk daripada Allah. Jadi Allah bila dia cipta kita, dia cipta manusia ni, dia buat
pedoman untuk kita. Macam kerajaan lah, bila dia buat jalan raya, dia ada pedomannya. Apa pedoman di jalan raya? Ialah papan-papan tanda, signboard tu. Kita jalan sekejap, ada tulis depan Kuala Kubu Baru. Kita pergi depan lagi Johor Baru. Kita pergi lagi depan Kota Baru. Kita pergi lagi macam-macam, Kota Kinabalu. Jadi itulah pedoman kalau di jalan raya. Kalau dalam kehidupan kita ini pedomannya ialah petunjuk, hidayah. Apa hidayah tu? Hidayah tu ialah Al-Quran, yang dalam bentuk Al-Quran. Jadi Rasulullah dia datang, Allah utuskan dia bersama dengan Al-Hidayah, iaitu Al-Quran. Dibawa bersama dengan Quran. Maka nak tak nak, suka tak suka, kita terpaksalah belajar Al-Quran ni. Terpaksalah kita faham Al-Quran. Terpaksalah kita mengamalkannya, ikut, patuh kepada Al-Quran. Kerana kalau kita tak patuh, kalau kita dalam perjalanan ni, kita tak patuh kepada GPS, kita tak patuh kepada Waze kata turn right, kita pergi ke kita pergi ke kiri, maka sesatlah kita. Kalau dia kata go straight, jalan terus, kita pusing kanan, maka tentulah kita sesat. Jadi dalam kehidupan pun macam itulah. Hidup kita ni bergerak, sentiasa bergerak nak pergi ke syurga. Kalau Quran kata jangan buat tu, kita tak buat. Betul lah tu. Kalau Quran kata masuk sini, buat ini, kita buat. Betul lah tu. Tapi kalau Quran kata buat, kita kata tak buat, maka tentunya kita tidak akan sampai ke destinasi kita, iaitu syurga yang Allah sediakan kepada kita. Itu satu. Yang kedua, Allah kata Al-Huda, dan yang kedua adalah Dinul Haqq, cara hidup yang sebenar. Din adalah way of life, cara hidup yang sebenar. Dua perkara yang Nabi bawa, pertama ialah hidayah, petunjuk yang berbentuk Al-Quran, dan yang kedua ialah din al-haq, cara hidup yang benar. Maka Nabi dia hidup dengan cara yang benar. Cara yang benar. Nabi makan, kita kena ikutlah cara Nabi makan, sebab cara Nabi makanlah yang paling benar. Tidur, Nabi tidur, kita tidur, tapi cara Nabi tidurlah cara tidur yang benar. Nabi berborak, bercakap, kita pun boleh bercakap, tapi cara cakap yang paling benar ialah mengikut cara cakap Nabi. Nabi berpakaian, kita juga berpakaian, tapi cara berpakaian yang benar adalah cara berpakaian Nabi. Bukan apa yang Nabi pakai, tetapi cara bagaimana Nabi memakai. Apa lagi? Gelak pula dah. Kahwin, kita kahwin, Nabi kahwin. Maka cara perkahwinan yang benar adalah cara perkahwinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena ikut cara berkeluarga, cara bermuamalat, cara berhubungan antara kita sesama kita. Maka ini cara hidup ini kita istilahkannya sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua perkara inilah yang dibawa oleh Nabi kita semasa dia diutuskan dulu 23 tahun. Dia bawa dua perkara ni. Satu dia bawa Al-Quran, dan yang kedua dia bawa As-Sunnah. Maka beruntunglah orang yang dapat menguasai Al-Quran dan dapat mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu menjawab soalan kepada kenapa kita kalut sangat nak sambut ataupun nak memperingati setiap kali datangnya bulan Rabiul Awal ini, kita sambut Maulidun Nabi ataupun Maulidun Rasul. Jadi tuan-tuan, sahabat, saudara-saudara yang dikasihi sekalian, saya mungkin nak ambil masa dalam 10 minit je lagi sebelum saya sampai ke berapa minit lagi nak sampai? Dalam 10, kumpul pasport lah? Ya. Okey, kita kumpul pasport. Kita kumpul pasport dulu. Ya. Oh, ni tak payah turun kereta tak payah turun tak payah turun. Adi kena turun beratur. Ni tak payah turun. Alhamdulillah. Kenapa tak turun ni? Dia hollow pasport kat dia gitu je. Oh ya, Alhamdulillah.
Malaysia tak apa, Singapura payah. Ya kau Singapura payah sikit, dia jaga keselamatan negara dia. Lagi satu lagi. Supaya tak bocor, orang masuk keluar. Tempat kita ni ada orang masuk tak keluar-keluar. Jadi dia ketat sikit lah. Okey tuan-tuan, saudara-saudari sekalian, setakat ni boleh tak? Boleh? Moderator boleh? Boleh Ustaz. Boleh ya. Saya minta maaf kerana dia berterabur sikit ni. Jarang ni orang berceramah dalam kereta ni. Ni pun yang bersama dengan saya ni pakat dengar ni, terlengok dengar. Tak tahu lah dia faham ke tidak ni. Agak-agak dia tak dengar lah di belakang ni. Okey, yang kedua. Perkara yang kedua, tadi perkara pertama, kenapa kita menyambut Maulidur Rasul. Yang kedua ni, kenapa kita sambut Nabi? Kenapa kita disuruh supaya sayang kepada Nabi? Bila kita sambut kelahiran seseorang, bermakna kita sayang kepada orang tu. Kita sayang pada orang tu. Macam saya sayang pada anak saya, maka setiap tahun saya akan menyambut hari kelahiran anak-anak saya. Saya sayang kepada isteri saya, maka saya akan sambut hari lahir isteri saya. Saya akan bagi hadiah. Saya akan bagi hadiah lah kepada isteri saya, kepada anak-anak saya, kerana saya sayangkan mereka. Jadi kalau kita sambut Maulidur Rasul ni, kita nak bagi hadiah ke? Perlu kita bagi hadiah kepada Nabi ke? Tentulah tidak. Nak bagi macam mana, dia pun dah tak ada, dia pun dah tak ada, baginda dah tak ada, dah meninggalkan kita pun tak pernah jumpa dengan dia. Tetapi kita disuruh supaya sayang kepada Nabi ni, sayang kepada Nabi, sayang kepada Rasul, melebihi sayang kepada diri kita, melebihi sayang kepada mak ayah kita. Disuruh supaya kita sayang kepada Nabi lebih daripada harta benda kita, lebih daripada anak-anak kita, lebih daripada sahabat handai kita. Mesti kita lebih sayang kepada Nabi. Ada satu hadis Nabi kata, Ustaz, baca hadis Ustaz. Hadis apa? Hadis yang sayang kepada Nabi tu. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Ni Ustaz yang bersama dengan saya ni, Ustaz Rosli daripada Pulau Pinang. Haji Rosli daripada Pulau Pinang. Jadi dia ni banyak ingat hadis, saya tak ingat hadis ni. Dia kata, Nabi kata, la yu'minu ahadukum, tidak akan sempurna iman seseorang kamu hatta akuna ahabba ilai, dan lebih kasih kepadanya, min walidihi, sehingga kamu terlebih kasih kepada Nabi itu melebihi kasih kepada ayah-ayah kamu, kasih kepada anak-anak kamu, kasih kepada manusia seluruhnya. Ini Nabi kata, tak sempurna iman kalau seseorang tu tidak memberi kasih sayang, tidak menunaikan kasih sayangnya kepada Rasulullah melebihi daripada kasih kepada ayah dia sendiri, mak dia sendiri. Ada dalam Quran, ayat apa, saya tak ingat, dia kata aulal mu'minin. Ingat tak Ustaz? Nanti saya cari, ada satu hadis, hadis Nabi. Sekejap, saya cari satu hadis Nabi. Bukan hadis Nabi, ayat Quran. Mana Pak Sia tadi? Tunggu. Pak Sia tunggu. Siap. Aku salah ya. Pasport siap. Mau pasport siap turun. Sekejap. Okey.
Oh ni ada. An-Nabi wa aula. An-Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Surah Al-Ahzab. Ayat dalam surah Al-Ahzab. Maksud dia, Nabi itu hendaklah kamu utamakan lebih daripada diri kamu sendiri. Nabi itu mesti kamu, orang-orang mukmin mesti utamakan Nabi lebih daripada diri mereka sendiri. Wa azwajuhu, dan para isteri Nabi itu, mereka semua tu adalah ummahatuhum, adalah ibu-ibu kepada orang-orang mukmin. Jadi isteri-isteri Nabi ni adalah ibu-ibu kita. Kita tak boleh kahwin kalaulah kita sezaman dengan Nabi dulu. Ya, bila Nabi wafat, kita nak ambil isteri dia sebagai isteri kita, tak boleh, sebab mereka adalah ibu-ibu kita. Nabi sendiri, An-Nabi aula bil mu'minin. Nabi sendiri itu adalah paling utama bagi orang-orang mukmin untuk dikasihi melebihi daripada diri dia sendiri. Ada satu kisah tentang Nabi tentang Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia datang, dia bersama dengan Nabi. Ceritanya dia cerita daripada Abdullah bin Hisham. Dia kata, kami pernah bersama dengan Nabi SAW. Nabi pegang tangan Umar Al-Khattab. Lepas tu bila Nabi pegang tangan Sayyidina Umar kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai daripada segalanya di dunia ini kecuali diriku. Dia kata dia lebih cintakan kepada Nabi melebihi segala-galanya kecuali diri dia sendiri. Lalu Nabi SAW tegur dia. Dia kata, la wallazi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Tak boleh. Nabi kata tak boleh. Demi diriku yang di tangan Allah, tidak sempurna iman kamu kecuali kamu menyayangiku, mencintaiku lebih daripada diri kamu sendiri. Bila Nabi cakap macam tu, Omar terus cakap kepada Nabi, sekarang demi Allah, engkaulah Rasulullah lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Kemudian Nabi kata, saat inilah Omar, sempurnalah imanmu wahai Omar. Jadi nak sempurna iman ni, mestilah kita mencintai Nabi melebihi daripada diri kita sendiri. Jadi ini perlu kepada latihan. Kita perlu latih lah. Kita nak cintakan seseorang ni, dia ada cara dia kena latih lah. Kalau kita sama manusia ni, lelaki dia cintakan perempuan, perempuan cintakan lelaki, dia pupuk rasa cinta tu. Dan sekadar dia tengok, lepas tu dia buat tak tahu, maka dia tak akan datang rasa cinta tu. Jadi begitu juga dengan Nabi yang kita tak pernah jumpa, Nabi yang kita tak pernah kenal dia. Jadi macam mana kita nak mencintainya? Dengan salah satu caranya ialah kita berselawat kepadanya. Dalam masa yang singkat ni, saya nak ambil cerita tentang bagaimana kita nak memupuk kasih sayang kita, cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali ialah kita kena banyakkan berselawat kepada Nabi. Berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana berselawat ni ialah kita memohon. Yang pertama sekali dalam selawat tu kita sebut nama. Bila kita cintakan seseorang, biasanya kita akan menyebut namanya. Ku sebut namamu berkali-kali, ku sebut namamu dalam mimpi, ku sebut namamu dalam jaga. Bila kita sebut nama orang tu, akhirnya dia akan melahirkan rasa cinta, melahirkan rasa sayang. Maka dengan Nabi pun, walaupun dia kita tak pernah kenal, dia kita tak pernah jumpa, tapi bila kita sentiasa menyebut namanya, maka rasa cinta, rasa sayang itu akan terpupuk, akan terjalin. Jadi selawatlah kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutamanya pada setiap hari Jumaat. Nabi menggalakkan kita supaya memperbanyakkan selawat pada hari Jumaat. Start daripada malam Jumaat, malam Jumaat, perbanyakkan selawat sampailah kepada maghrib esok.
Selawat yang paling simple dan paling afdal. Simple saja nak selawat yang paling afdal dan simple ialah Allahumma salli ala Muhammad. Ada orang kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau nak simple lagi tak payah Sayyidina, lambat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat ni lah yang confirm Nabi kata siapa berselawat ke atasku 1 kali, Allah akan berselawat ke atasnya 10 kali. Selawat ni confirm. Bila kita kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad 1 kali je, Allah akan selawat untuk kita 10 kali. Kalau selawat lain tu mungkin tak confirm lah. Selawat ni confirm. Dan selawat yang paling mudah, yang paling simple. Sebab dalam selawat ni lah yang kita selalu baca dalam solat kita. Kita selawat dalam solat tu, selawat ni ya, lepas at-tahiyat al-mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah, kita selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rajin sikit, tambah kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sebut nama Nabi Ibrahim. Sebagaimana engkau selawat Tuhan, engkau pernah selawatkan juga kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Lepas tu rajin lagi, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berilah keberkatan kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. Sebagaimana engkau pernah memberikan berkat ni juga kepada Nabi Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan kepada seluruh keluarga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni kita tak kenal, kita tak ada kaitan langsung beribu tahun sebelum kita, tapi kita sebut nama dia. Kenapa? Ada orang tanya, kenapa sebut nama Nabi Ibrahim? Tak sebut nama Nabi Musa, tak sebut nama Nabi Yunus, tak sebut nama Nabi Adam. Sebab Nabi Ibrahim ni Allah makbulkan doa dia. Nabi Ibrahim ni pernah berdoa. Kalau tuan-tuan, saudara-saudari sekalian, nak nama kita disebut sehingga ke akhir zaman, kita boleh amalkan doa ni. Doa ni ada dalam Quran, saya tak ingat dalam surah apa, tapi doa Nabi Ibrahim, dia pernah berdoa kepada Tuhan. Dia kata, Rabbi habli hukma. Rabbi habli hukma. Tulis, salin, lepas tu pergi Google, cari dalam Quran. Rabbi habli hukma. Wahai Tuhan, kurniakanlah kepadaku kebijaksanaan, ilmu yang menyebabkan aku boleh jadi bijak. Kalau kita rasa kita tak berapa bijak dalam pelajaran, kita tak berapa bijak dalam apa-apa saja, kita baca doa ni, doa Nabi Ibrahim. Allah makbulkan doa ni kepada Nabi Ibrahim. Satu, Nabi Ibrahim ni doa, dia kata Rabbi habli hukma. Wahai Tuhan, kurniakan kepadaku kebijaksanaan. Yang kedua, Nabi Ibrahim doa lagi, waj'alni minas alhiqni bis salihin. Doa yang kedua, wa alhiqni bis salihin. Yang kedua, Nabi Ibrahim setelah dia kata dia minta supaya dia jadi bijaksana, bijak. Kemudian yang kedua, wa alhiqni bis salihin. Sambungkan aku, connectkan aku dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang baik. Nabi Ibrahim minta supaya orang baik nak berkawan dengan dia. Dia boleh berkawan dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Payah sebenarnya kita ni nak berkawan dengan orang baik. Orang baik tak nak berkawan dengan kita. Dia takut, dia kata kita tak baik, dia malas nak kawan dengan kita. Jadi kita minta dengan Allah supaya Allah bukakan hati orang baik untuk berkawan dengan kita, supaya kita juga jadi baik. Dua, dan Allah perkenankan doa Nabi Ibrahim ini. Satu, Rabbi habli hukma. Dua, wa alhiqni bis salihin. Dan yang ketiga, Nabi Ibrahim dia berdoa juga, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Jadikan aku ni disebut-sebut, nama aku ni disebut-sebut hingga ke akhir zaman.
Nabi Ibrahim minta dengan Allah supaya nama dia disebut hingga ke akhir zaman, dan Allah perkenankan. Di akhir zaman, kita di akhir zaman ni yang tak kenal Nabi Ibrahim, yang tak tahu pun ajaran Nabi Ibrahim, tapi kita menyebut namanya paling tidak pun 4 kali dalam setiap kali kita solat. 4 kali kita sebut Ibrahim, Ibrahim, Ibrahim. Ini adalah tanda Allah memperkenankan doa Nabi Ibrahim. Dan yang akhir sekali Nabi Ibrahim minta doa, waj'al wa aurisni tu. Saya tak ingat. Saya tak ingatlah yang keempat tu. Apa doa dia? Cari dalam Quran. Cari dalam Quran doa yang keempat Nabi Ibrahim minta, waj'alni min warasati jannatil na'im. Nabi Ibrahim kata, jadikan aku ini pewaris kepada syurga yang penuh dengan nikmat. Akhir sekali Nabi Ibrahim minta dia dimasukkan ke dalam syurga. Tu doa Nabi Ibrahim. Jadi kita semua ni, sama ada cikgu-cikgu, guru-guru, siapa saja, pelajar-pelajar, patut sangat amalkan doa ini. Bukan amal, dan kita faham doa ni kita apa, kita faham ni, kita minta dengan hati kita, bukan setakat dengan mulut dan lidah kita. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin waj'alli lisana sidqin fil akhirin dan waj'alni min warasatil jannatin na'im. 4 doa. Banyak doa Nabi Ibrahim ni, yang lain-lain dalam ayat-ayat lain banyak lagi, dan semua doa Nabi Ibrahim ini diperkenankan oleh Allah. Ada yang dia perkenankan terus, ada dia perkenankan doa Nabi Ibrahim selepas Nabi Ibrahim dah tak ada. Macam kota Mekah jadi sebuah kota yang didatangi oleh semua orang. Seluruh antero alam akan datang ke Mekah untuk berhaji. Perkenannya doa, makbulnya doa Nabi Ibrahim. Okey, jadi kita disuruh supaya berselawat. Kita berselawat banyak-banyak kepada Nabi. Selawat inilah satu ibadat yang Allah sendiri, bukan ibadat, Allah sendiri dia sebelum dia perintahkan kepada kita untuk berselawat, dia ceritakan bahawa dia juga berselawat kepada Nabi. Dalam ayat Quran ada kata, inna wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya dan para malaikatnya sentiasa berselawat kepada Nabi. Allah selawat kepada Nabi tak sama dengan cara kita berselawat kepada Nabi lah. Dan wahai orang-orang yang beriman, berselawat dan beri salamlah kepada Nabi dengan sebaik-baik salam. Jadi setiap kali datangnya Maulidul Rasul, bukan tu saja untuk kita berselawat, tapi kita berselawatlah banyak-banyak pada setiap hari Jumaat, terutamanya hari Jumaat malam ni. Start daripada malam ini, selepas kita baca Yasin, selepas kita baca surah Al-Kahfi, lepas tu kita berselawat melebih daripada zikir-zikir yang lain pada hari Jumaat ni. Semoga dengan kita berselawat kepada Nabi itu, selain kita dapat pahala, selain Allah akan pilih kita untuk mendapat syafaat daripada Nabi, tetapi kita juga akan diberikan satu rasa cinta kita kepada Nabi, rasa sayang kita kepada Nabi. Dan yang terakhir sekali, untuk memupuk rasa cinta, rasa sayang kepada Nabi ini, ialah kita dengan kita meniru segala sunnah Nabi. Kita tiru Nabi buat macam tu, kita buatlah macam tu. Nabi cakap macam ni, kita cakap cara cakap Nabi macam ni. Jadi kita tirulah semua sunnah Nabi, daripada sekecil-kecil sunnah kepada sebesar-besar sunnah. Tak kira lelaki, tak kira perempuan. Carilah, belajarlah, banyak-banyak kumpulkan sunnah Nabi ini untuk kita amalkan. Sebab Allah kata, Allah suruh Nabi bagi tahu kepada kita, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum.
katakan, bagi tahu wahai Muhammad, Muhammad, kau bagi tahu kepada umatmu, jika kamu benar-benar cintakan Allah, kamu benar-benar kasihkan Allah, kamu benar-benar sayangkan Allah, maka buktikan, fattabi'uni, buktikan dengan kamu mengikut aku. Allah kata, Nabi, Allah suruh Nabi bagi tahu, kalau kau benar-benar cintakan Allah, kau kata, kau dakwa yang kau ni memang cintakan Allah, cintakan Tuhan, maka buktinya mana? Fattabi'uni, hendaklah kamu ikut aku. Apa maksud ikut aku? Ikutlah apa saja yang Nabi lakukan, ikutlah apa saja yang Nabi buat. Yang Nabi tak buat, tak payah buat, ikut. Yang dia buat, ikut. Yang dia tak buat, ikut juga, ikut tak buat. Jangan kita mereka-reka, jangan kita memandai-mandai, jangan kita rasa kita lebih bagus daripada Nabi. Nabi kata zikir contohnya, Nabi zikir 3 kali, kita belasah 7 kali, nak lebih baik daripada Nabi. Itu tak boleh. Kalau Nabi baca 3 kali, 3 kali lah. Kalau Nabi baca 10 kali, 10 kali lah kita baca. Jangan kita menyalahi, jangan kita lawan. Kalau doktor pun kita tak lawan. Doktor kata makan ubat ni 3 biji sekali makan, ke mana kita berani nak makan 4 biji? Takut overdose, kita makan 3 biji. Makan ubat ni 3 kali sehari, kita makan 3 kali sehari. Tapi bila Nabi kata baca zikir ni 3 kali, kita belasah 5 kali, kita belasah 7 kali. Itu tak betul lah. Jadi fattabi'uni, ikutlah aku. Nabi kata kamu kena ikut aku, tanda kamu sayang kepada Allah. Kenapa? Yuhibbukumullah. Kalau kau ikut aku, Allah akan sukakan kamu. Kita tidak akan bertepuk sebelah tangan. Bila kita sukakan Allah, kita ikut Nabi, maka Allah akan suka pada kita, Allah akan cintakan kita. Maka cinta kita berbalas. Kita nak cinta kita berbalas. Kita cintakan Allah, kita nak Allah cintakan kita, maka kita ikutlah apa saja yang Nabi suruh, yang Nabi buat, kita ikut saja. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Selain daripada Allah akan mencintai kamu, maka Allah akan gugurkan segala dosa-dosa kamu. Jadi saya rasa itu sajalah untuk malam ni dalam keadaan yang kelam kabut. Sekarang ni saya sedang menuju ke bandar Johor Bahru ni. Dah selesai dah urusan pasport. Sekarang nak pergi ke Johor Bahru, nak tukar kereta, naik kereta lain pula. Kita tak tahu ni masa sama ada kita balik ke Kelantan ke tidak, atau kita tidur di Johor Bahru. Malam ni tak tahu lagi lah. Kalau nak selesa, kita tidur sini ya. Sebab makan malam pun belum lagi kita ni. Kelaparan ni. Jadi doakan kami semua semoga selamat dalam perjalanan balik saya nak balik Kelantan. Ada kawan-kawan saya ni nak balik ke Thailand, di Petani sana. Ramai ni yang nak balik Petani. Ustaz Rosli tadi yang baca hadis tadi, dia nak balik ke Penang. Tak tahulah dia pun nak balik ke tidak malam ni, sama ada dia tidur sini ataupun dia balik. Jadi doakan kami supaya selamat sampai. Dan akhir sekali terima kasih kepada pihak sekolah. Minta maaf kerana tak teratur ceramah saya malam ni, tak berapa nak teratur. Tapi semoga kita semua dapat memahami, dapat faham, dan Allah akan bagi semangat kepada kita untuk kita sentiasa mencintai Nabi SAW dengan kita banyakkan berselawat kepadanya, dan kita melaksanakan, kita amalkan segala sunnahnya. Saya nak serahkan kepada siapa nama moderator tadi, saya tak ingat lah. Tak apalah, tak apa. Fatin terima kasih banyak. Dan saya serahkan, aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz, semoga dipermudahkan perjalanannya pulang ke Kelantan. Okey, baiklah hadirin sekalian, sekalung penghargaan tahniah dan juga terima kasih diucapkan kepada Ustaz Abdul Sattar atas perkongsian ilmu pada malam ini. Sangat santai, turun kereta, naik kereta kita hari ini dari Singapura sampai ke Johor. Tapi insyaAllah apa yang disampaikan tu padat
ringkas, senang untuk kita faham. Dan bagi saya perkongsian pada malam ini walaupun santai, walaupun senang difahami, tetapi amat bermakna lah. Okey, untuk kita semua. Semoga perjalanan Ustaz dan rombongan dipermudahkan, dan kami dari SMK Pangeran Umar mendoakan kelancaran perjalanan Ustaz. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Okey, baiklah hadirin sekalian, selesai sudah sesi tazkirah kita pada malam ini. Maksudnya berakhirlah sudah malam semarak cinta Rasul kita pada malam ini. Okey, semoga cinta dan sayang kita kepada Nabi junjungan mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa mekar dalam diri kita sebagai umatnya. Anak helang di kayu tinggi, patah ranting terbanglah ia. Pengorbanan baginda terlalu tinggi untuk umatnya yang tercinta. Dengan ini saya mewakili seluruh pihak pengelola majlis sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada penceramah kita dan semua yang hadir pada hari ini atas kesudian meluangkan masa dan memanfaatkan masa dengan ilmu yang berguna. Mohon maaf juga atas sebarang kesilapan dan ketelanjuran kata sepanjang saya mengecarakan majlis. Semoga kita bertemu lagi. Salam cinta Nabi, salam cinta Rasul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita jumpa esok. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.